Allah sekalian, hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 dalam kitab dalam bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masya-Allah. Kepada siapa yang hadir, kita sebenarnya hari ini dah siri yang ke-50. Siri yang ke-50 kitab Riyadhus Shalihin, pengajian kuliah berkitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini tuan-puan sekalian anda boleh beli melalui galeri UEH, galeri Ustazah Asma Harun, ataupun website kita galeriueh.com. Anda juga boleh beli daripada Shopee ataupun mana-mana pembekal ataupun penjual kitab. Tajuknya adalah Riyadhus Shalihin, Taman Orang Soleh, disusun, ditulis oleh Imam Nawawi, menyusunkan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan kan, dalam pelbagai bab. Dan kita baru saja masuk ke bab yang ketiga. Bab pertama ikhlas dan menghadirkan niat, yang kedua bab taubat, bab ketiga bab sabar. Masya Allah, hari ini kita sedang membacakan dalam bab sabar, iaitu hadis yang ke-14 dalam bab sabar, dan ia merupakan hadis yang ke-38 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi anda ada kitab versi apa pun, tak sama kulit dengan Ustazah. Kalau saya ada depan, saya ada 3 kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian tuan-puan sekalian, versi apa pun, insya-Allah bilangan hadis tetap sama. Siapa yang ada yang ni ke, yang tu ke, Ustazah tak sama dengan Ustazah, tak ada masalah. Sebab kebiasaannya mana-mana kitab Riyadhus Shalihin, versi lama ke versi baru, terbitan apa pun, kedudukan hadis tak lari. Jadi sila cari hadis yang ke-14 dalam bab yang ketiga, dan hadis yang ke-38 dalam bab dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia buat susunan macam tu. Hadis yang ke-14 dalam bab apa, dan daripada turutan hadis, dia hadis yang ke-38. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, hadis yang ke-14 ni saya tak sempat tulis, tapi saya rasa memang saya nak tulis juga, walaupun agak panjang, tapi taklah panjang sangat. Sebab apa yang inti dan isi yang dalam hadis ini tak cukup saya rasa untuk saya baca dan tuan-puan dengar. Saya nak tuan-puan, siapa yang tak ada buku, tak mampu, saya tak mampu, mahal sangat kitabnya. Kitab Riyadhus Shalihin memang sebab tebal tuan-puan sekalian, besar tebal. Harganya lebih kurang dalam 90 lebih saya rasa. Kan paling murah mungkin ada 80 lebih, wallahualam. Tapi biasa 90 lebih, dan ada juga yang 100 lebih. Bagi yang tak mampu, jangan bimbang. Anda cari je mana-mana buku nota kan, buku nota hadiah ke, buku nota beli ke, buku macam buku tu ke, tulis tuan-puan sekalian. Jadi saya marahikan orang yang tidak mampu untuk membeli kitab. Kita doakan anda mampu satu hari nanti. Jadi saya akan tulis, anda salin. Masya Allah. Walaupun pinjam, ambillah buku tulisan yang nipis. Sebaik-baik ingatan, seburuk-buruk tulisan, sebaik-baik ingatan. Kalau cantik tulisan, itu bonus lah. Maksudnya biar kita nak dapat pahala mencatat hadis Nabi dan mencatat ilmu. Okey, insya-Allah kita akan pergi ke whiteboard. Terima kasih encik suami yang selalu setia bersama, bantu menulis. Masya-Allah. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini hadis yang keberapa tuan-puan sekalian? Hadis, tulisan saya tak cantik tuan-puan sekalian, jadi siapa yang rasa tulisan tak cantik, serilah kita ni sama saja. Hadis yang ke-14. Dah datang dah pembantu saya. Bangun awal si kecil comel ni tuan-puan sekalian. Si kecil comel ni bangun awal. Okey. Fatimah. Boleh. Fatimah. Okey, meh. Okey. Hadis yang ke-14 cepat. Daripada tadi duduk minum susu. Bila Umi dia bangun menulis, laju je dia datang. Okey. Hadis yang ke-14. Fatimah umur 2 tahun. Namun ni hadis ke-14 dalam kitab sabar. Hadis yang ke-38. 38. Ya, makasih. Ya, kasih. Tengok dia letak Allah. Okey Fatimah. Okey. Tengok dia letak botol susu dia.
Boleh nampak tak Fatimah bawah? Tu dia. Fatimah. No. Bye kejap. Bye. Ada orang Fatimah. Awak ni pagi-pagi dah bangun. Okey, siap parking botol susu atas ni. Kita letak tepi ni botol susu. Okey, Fatimah tulis. Okey. Fatimah umur 2 tahun. Terbalik Fatimah. Hadis yang ke-14. Ni letak sini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa ni hadis yang ke-14 dan 38. Okey. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an. Tinggi sangat tak tu Encik? Saya rasa macam tinggi sikit. Wa an Ibni Mas'ud. Kalau saya baru tulis, tuan-puan sempatlah nak tulis bersama kan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh nak ni. Okey, ambil. Dia punya. Oh patutlah dia bagian ni. Itu dia punya. Tapi kan Encik suami, Ustaz ada yang ni kan. Ini saya suka juga tapi dia tak melekat. Itu yang macam dakhal tu. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu ala Nabi. Memang Encik kena banyak gerak sikit lah sebab saya tulis hujung ke hujung. Dakhaltu ala Nabi. Tak apa Encik. Okey je tu. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu. Wa huwa yu'aku. Encik tolong baca saya cepat sikit. Wa huwa yu'aku. Wa yu'aku faqultu. Faqultu lagi. Faqultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah innaka kadang kalau saya tak tangkap tu Encik sebut huruf apa. Innaka tu'aku wa'kan syadidan. Betul eja Encik kena tengok juga. Wa'kan takut orang tak ni. Wa'kan syadidan. Wa'kan syadidan. Wa'kan syadidan. Qala. Okey, lagi. Ajal inni. Ajal. Alif jim lam. Okey. Inni hu'aku. Ajal macam ni. Qala, ini sabda Nabi kan? Ajal. Inni hu'aku
Ini aku. aku. Alif. Alif. Kama yu aku. Aku. Kama yu aku. Kama yu aku. Kama yu aku. Rajulani. Minkum. Ini yang sedih ni hadis ni. Masya Allah, sedih sangat. Rajulani. Minkum. Rajulani minkum. Oh, kultu. Kultu. Okey. Rasulullah sampai setakat tu kan. Lepas tu qultu. Okey, betul. Qultu. Zalika anna laka. Qultu. Zalika. Anna laka. Zalika anna laka. Ajraini. Anna laka ajraini. Ajraini. Dan soal. Nak buka? Okey. Ambil. Okey. Ajraini. Ajraini. Dan soal. Okey. Qala. 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 Ajal. Zalika kadhalika. Buka. Okey. Okey, Fatimah. Qala. Qala. Ya. Ajal. Ajal. Zalika kadhalika. Ajal. Zalika kadhalika. Buka semua. Amboi. Ha. Ambil. Ajal. Lagi? Zalika kadhalika. Zalika kazalika. Kazalika? Okey. Ya Allah, buka semua. Pandai pula dia susun. Ustaz. Nampak ni budak kecil ni. Ajal. Zalika kazalika. Okey, lagi? Ma min muslimin. Ma min muslimin. Tak panjang dah. Topaskan sikit lagi. Ma min muslimin. Yusibuhu. Ma min muslimin. Yusibuhu. Yusibuhu. Azan. Yusibuhu. Azan. Adha. Alif. Zal. Adha. Okey. Azan. Dua dan korban. Okey. Lagi? Titik tengah. Ha? Syukatun. Syukatun. Fama fawqaha. Macam ni, syukatun. Yeah, syukatun. Fama fawqaha. Illa kaffara. Fama fawqaha. Fama fawqaha. Qaf. Fawqaha. Fawqaha. Illa kaffara Allah. Fawqaha. Fama fawqaha. Fama Fawqaha. illa kaffara Allah. Illa kaffar Allah. Biha sayyi'atihi. Illa kafara. Illa kafara Allah. Kafara Allahu Biha sayyi'atihi. biha sayyi'atihi. Lagi? Koma. Wa khuttat. Macam ni kencik. Wa khuttat. Anhu zunubuhu.
anhu zunubuhu kama okey, sikit lagi, berapa perkataan saja lagi. Kama tahutu ta ta الشجرة ya, ورقها waraqaha, daun-daunnya, waraqaha, betul kan macam tu? Dah habis kan? Okey, subhanallah, habis dah. Okey, ini adalah hadis riwayat Bukhari. Ya. Muttafaqun alaih. Fatimah, awak bangun awal. Awak jangan Umi ya. Awak jangan padam Umi tulis ni ya. Ya. Okey, nanti kejap. Tak apa encik, saya nak tunjuk apa yang Fatimah buat kat sini. Bukhari, Muslim. Okey, Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih ni maksudnya Bukhari, Muslim. Okey. Fatimah nampak tak dia buat apa? Dia buka semua maka meh Fatimah. Fatimah, meh susun balik. Okey. Fatimah dah buka semua maka, memang selalu Fatimah buat macam tu. Lepas tu bila Umi tahu habis maka kering, maka pun jadi kering. Betul tak? Okey, Fatimah, bye bye. Sebab Abi nak kena hantar Fatimah pada kakak-kakak. Okey, bye bye Fatimah. Bye bye. Okey. Rambut pun mengerbang sebab bangun tidur kan. Okey, dia dekat Abi. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat mati Allah sekalian, kita akan membacakan hadis yang ke-14 dalam bab sabar, hadis ke-38 dan kita Riyadhus Shalihin 1438. Okey, insya-Allah. Walaupun rasa macam lamanya Ustazah bab sabar, kerana dalam Al-Quran sendiri pun banyak Allah ulang kali bab sabar, dan golongan ahli syurga pun di kalangan orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat akan memberi salam kepada orang yang sabar bila masuk syurga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Salamun alaikum bima sabartum." Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Maksudnya, bila firman Allah itu ada ayat sebelumnya yang mana Allah berfirman yang bermaksud apabila masuknya orang-orang ahli syurga yang sabar itu ke dalam syurga, maka seluruh para mereka akan berdiri di setiap penjuru syurga untuk mengucapkan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Sebab itu bab sabar ni macam agak panjang sikit kan berbanding bab ikhlas hari itu. Kemudian bab taubat, kan insya-Allah orang yang sabar dia akan mengikhlaskan niat dia dan dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, subhanallah tuan-puan sekalian. Dosa ni, tuan-puan sekalian, dosa ada daripada orang lain yang buat pada kita, orang tu berdosa pada kita. Yang kedua pula, dosa kita pula pada orang. Betul tak? Dua tu je lah. Sama ada dosa orang kepada kita, lalu kita memilih untuk memaafkan insya-Allah. Namun bagaimana terhadap dosa kita pada orang lain, yang tu kita kena berusaha meminta maaf. Satu lagi, dosa kita dengan diri sendiri. Masya Allah. Okey, dosa orang pada kita. Kemudian yang kedua, dosa kita pada orang. Betul kan? Jadi dosa kita pada binatang pun dikira juga. Dosa kita kepada alam, kalau kita musnahkan alam, rosakkan alam pun berdosa. Maksudnya, dan yang ketiga adalah dosa kita dengan Allah ataupun dosa kita dengan diri sendiri. Maksiat yang kita tak melibatkan orang tapi kita tahu maksiat kita buat. Masya Allah, kita perlu ada kekuatan untuk taubat. Taubat, dan kita perlu sabar menghadapi cara Allah menghapuskan dosa kita. Itu yang subhanallah kita belajar bab ikhlas, lepas tu bab taubat, lepas tu sekarang bab sabar. Dalam tempoh kita bertaubat kan, diampunkan Allah dosa, kita memang kena sabar. Sebab antara cara dan kaedah Allah menyucikan kita daripada dosa
adalah melalui ujian, lalu kita tak ada pilihan melainkan sabar, kerana sabar itulah yang akan menggugurkan dosa kita, ibarat daun yang berguguran daripada sebatang pokok, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Kita perlu memaafkan diri kita, sebab ada orang dia tak boleh maafkan diri dia. Dia ingat kesilapan dia, dia ingat dosa yang dia buat, dia hina diri dia, dia kutuk diri dia. Soalannya dia putuskan harapan untuk dia dapat rahmat Allah, dia putuskan harapan untuk dapat syurga Allah. Bila dia teringat terbayang dosa dia buat, aku teruk, aku jahat, aku kotor. Contoh ya, saya nak sebutkan, bisikan-bisikan seperti itu boleh jadi datang daripada syaitan yang tak mahu kita hidup dengan tenang. Syaitan tidak mahu, tuan-puan sekalian, untuk kita move on. Kita masih dibelenggu dengan rasa berdosa dan bersalah. Dan syaitan nak kita apa? Berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada pertolongan Allah, daripada pengampunan Allah, daripada kasih sayang Allah dan sebagainya. Jadi kita tak boleh, kita boleh menyedari hakikat diri kita berdosa dan sebagainya, tapi jangan kita menghina diri sedangkan Allah tidak menghina orang yang melakukan maksiat lalu bertaubat. Jadi subhanallah, ramai sebenarnya orang yang dibelenggu dengan maksiat, dengan ni dia tak boleh move on. Dia buat ibadah apa semua, tapi dia masih lagi menggunakan perkataan-perkataan yang saya jijik, saya kotor, saya tak layak untuk awak, saya memang ini saya sekian, sehingga kan dia hilang keyakinan diri, tuan-puan sekalian. Jadi sentiasalah berpaut pada dahan harapan, al-khawf, takut kepada Allah, al-khawf wal raja. Raja itu mengharap, kena seiring kan. Dalam takut kepada dosa, takut kepada neraka, ada harapan untuk diampunkan Allah, mengharap untuk syurga Allah. Itu kena seiring, tuan-puan sekalian. Okey, sekarang kita nak tengok apakah maksud hadis ini. Sebelum itu, seperti biasa, kita akan membacakan apa dia? Membacakan hadis ini bersama-sama, ambil barakah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Mas'ud. Kejap encik, saya kena tutup ni, nanti kering. Oh, jatuh encik. Saya tak tahu kenapa tangan saya ni kan tiba-tiba macam sebelah kiri. Macam krem gitu. Dia macam lembek, lemah. Gitu. InsyaAllah tak ada apa-apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan. Qala ajal inni au'aku kama yu'aku rajulani minkum. Qultu dhalika anna laka ajraini. Qala ajal dhalika kadhalika ma min muslimin yusibuhu adha syukatun ke syukatun? Betul. Syukatun. Allah Akbar. Tangan ni tak boleh nak tarik lah. Syukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi wa huttat anhu zunubahu kama tahuttu asyajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Bermaksud hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih, tuan-puan sekalian, yang tidak ada keraguan padanya. Ia benar-benar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Okey, maksudnya adalah, tuan-puan sekalian,
daripada Ibni Mas'ud. Boleh ya ikuti. Okey. Adha syukatu, jadi muslim yusim adha syaukatu encik, syaukatu. Okey, syaukatun fama fauqa. Okey, kita tengok wa an Ibni Mas'ud, daripada, saya rasa kalau bahasa Melayu kan mungkin ni encik, apa ni, outline yang bulat. Cuba kita try. Biru. Okey. Kalau bahasa Arab dia sedap, dia memang outline yang macam khat tu. Tapi kalau bahasa Melayu, okey. Wa'an daripada, okey, daripada Ibni Mas'ud, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala, kita cuba. Qala, berkata, tapi warna dia tak terang. Okey, tak apa encik. Berkata, dakhaltu, aku masuk. Aku masuk. Siapa masuk? Ibnu Mas'ud. Masuk ala Nabi, kepada Nabi. Maksudnya masuk ke rumah ataupun masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin ziarah Nabi. Aku masuk menziarahi Nabi di rumah lah ni barangkali. Aku masuk menziarahi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aku, dan beliau ataupun kita wahwa dia dan baginda. Encik tu kamera. Memang kena banyak gerak sebab kita tulis hujung ke hujung. Dan baginda yu'aku, demam. Rasulullah demam. Faqultu, lalu maka aku berkata. Siapa berkata? Ibnu Mas'ud. Maka aku berkata. Rasulullah sedang demam tuan-puan sekalian. Masa ni Ibnu Mas'ud ziarah. Encik, sebenarnya ni kan saya banyak kali langgar, jadi sakit sebab dia besi. Dia tercabut, ujung tu pun tercabut. Okey, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka tu'akun, sesungguhnya, innaka, ka, sesungguhnya engkau ataupun sesungguhnya awak. Kalau nak ayat lembut sikit, sesungguhnya, ya Rasulullah, innaka, sesungguhnya awak demam. Ataupun kita nak gunakan sesungguhnya, innaka, sesungguhnya ka tu memang awak, ataupun engkau, sesungguhnya engkau, sesungguhnya kamu. Kamu tu jadi ramai tuan-puan sekalian. Jadi kita tulis awak lah ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya awak demam. Wa'kan syadidan, dengan demam syadidan, yang bersangatan, ataupun demam yang syadid ni yang kuat, dengan demam yang bersangatan, ataupun dengan demam yang kuat. Masya Allah, demam yang kuat. Qala, maka bersabda Nabi, subhanallah. Qala, bila Ibnu Mas'ud kata, ya Rasulullah, sesungguhnya awak demam dengan demam yang bersangatan, yang sangat kuat. Qala, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal, benar. Nabi kata benar, betul. Ini au aku, sesungguhnya
Nabi kata, sesungguhnya saya, Nabi kata, benar. Sesungguhnya saya, aku demam kama, sebagaimana, ni kalau menghalang Encik Alih tau. Sebagaimana, Cik kalau menghalang ni Encik Alih tau. Takut tak nampak kamera. Sebagaimana aku demam rajulani minkum, 2 orang daripada kalangan kamu. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, inilah ujian para Nabi. Daripada kamu. Qultu, lalu aku berkata. Siapa berkata ni? Ibnu Mas'ud. Saya berkata, zalika anna laka, zalika adakah anna laka, adakah zalika, maksudnya begitu, jika begitu. Zalika tu kalau kita tengok ayat terjemahan ni, okey, zalika persoalan lah, adakah sesungguhnya bagi kamu ajraini, terhalang tak ni Cik? Ajraini, dua pahala, ataupun macam ni lah, dua kali ganjaran pahala. Okey, bagi kamu 2 kali ganjaran pahala. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal, benar. Nabi kata benar. Zalika kadzalika, memang benar. Nabi kata ia memang demikian. Ma min muslimin, Nabi sambung lagi, ma min muslimin, tiada, ma tu tidak, ataupun tiada dari kalangan muslim, min daripada muslim, yusibuhu adha, yang ditimpa padanya ataupun tidaklah. Sini ma ni kita letak tidaklah. Tidaklah seseorang ataupun tidaklah muslim. Tidaklah seseorang muslim itu, tidaklah daripada muslim yang menimpa, kalau ayat ni ia bahkan tidak ada mana-mana orang Islam. Tidak ada mana-mana, tidaklah mana-mana umat Islam. Min ni pun boleh letak juga, tidaklah mana-mana, tidaklah mana-mana muslim yang menimpanya, yusibuhu, yang menimpanya adha, kesakitan, apa-apa kesakitan, sedih sakit, kecewa sakit, sakit pun sakit, apa-apalah kesakitan, Masya Allah, mana-mana Islam yang menyakitinya, walaupun syaukatun ni tuan-puan sekalian, walaupun dicucuk, walaupun secucuk, fama fauqaha, okey, si kesakitan walaupun tercucuk duri, okey, adza walaupun tercucuk duri, walaupun syaukatun ni maksud dia adalah, ya, secucuk duri
hingga yang lebih hingga atau yang lebih besar daripadanya. Fama fauqaha, atau yang lebih besar. Fauqaha ni yang lebih berat. Ataupun yang lebih berat, illa, kecuali kafarallah, akan dihapuskan, kecuali dihapuskan Allah biha, baginya Allah, dihapuskan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita sebut kafarallah, diampunkan. Diampunkan Allah Subhanahu wa taala baginya sayyiatihi. Sayyiatihi, dosa. Sayyi'ah ni lebih pada kejahatan, ataupun dosa, kesalahannya. Wa khuttat anhu, melainkan Allah akan menghapuskan dengan sebab itu kejahatannya, dosa-dosanya pula digugurkan. Masya Allah. Okey, kita sebut sayyi'ah ni memang pun kejahatan lebih tepat. Allah akan hapuskan. Allah, kafara ni diampunkan pun boleh, ataupun yang lebih tepat Allah akan hapuskan. Kalau kita kan contohlah buat salah ataupun ada bukti buat salah, bukti tu dihapuskan. Allah delete tuan-puan sekalian. Walaupun perbuatan tu sangat teruk, sangat dahsyat, tapi bila taubat betul-betul dan sabar dengan ujian Allah, walaupun terkena duri yang kecil, bahkan yang lebih besar lagi lah kan, kalau diuji lalu kita sabar walaupun ujian tu berat, besar, maka Allah akan hapuskan kejahatan. Kita banyak buat kejahatan, kita banyak buat kezaliman pada orang, pada makhluk, pada diri sendiri dan sebagainya, kecuali akan diampunkan, dihapuskan Allah baginya kejahatan. Kejahatannya, sayyi'atihi tu, nya tu kepada orang yang buat, baginya kejahatannya, wa huttat anhu, dan digugurkan. Huttat ni memang maksud dia digugurkan, dan digugurkan anhu, daripadanya. Boleh baca tak ni? Saya rasa nanti kan tulisan ni kan kena cari yang bulat ni, cik. Tim, tolong tim dengar kan. Daripadanya, kalau tulisan Jawi, daripadanya zunubuhu, dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha. Yang ni sedap ayat ni. Allah bagi, Rasul bagi perbandingan sebagaimana tahutu, gugurnya daripada gugurnya pokok, ataupun ayatnya sebenarnya sebagaimana gugurnya daun, kita tulis daun daripada pokok. Masya Allah, Allahu Akbar. Hadis Nabi SAW memujuk kita, sahabat-sahabat. Okey, kita tengok maksud dia secara keseluruhan. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku masuk menziarahi Nabi SAW. Wahwa yu'aku, dan baginda demam. Baginda sedang demam. Faqultu, maka aku berkata. Siapa berkata? Ibnu Mas'ud. Wahai Rasulullah, innaka tu'aku, sesungguhnya awak demam ya Rasulullah. Wa'kan syadidan, dengan demam yang bersangatan. Bahkan ada dalam mafhum hadis Nabi yang lain menyatakan bahawasanya ketika Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, meletakkan tangan di atas selimut, kalau kita kan pergi ziarah orang demam, kita pegang dahi baru terasa kan. Ini letak tangan di atas selimut Nabi pun terasa panas, bahang panas tu. Sampai luar selimut pun keluar bahang panas tu. Jadi bukan sentuh kulit, sentuh atas kain, atas selimut pun terasa. Sebab itu Ibnu Mas'ud boleh kata, wa'kan syadidan, ya Rasulullah, kamu demam dengan demam yang bersangatan. Lalu apa jawapan Rasulullah? Qala, sabda Nabi, ajal, benar. Subhanallah. Ajal, benar. Inni au aku, sesungguhnya saya demam, kama yu aku, sebagaimana demam dua orang daripada kalangan kamu.
Kita kan kalau demam, suhu mungkin 41, itu panas satu, 42. Tapi bayangkan bila para Nabi, bila Rasulullah demam, ibarat 2 orang lelaki demam. Maksudnya suhu tu 1 kali ganda lagi. 42 campur 42 dah 80. Maksudnya kepanasan tu bergabung 2 kepanasan orang demam. Tuan-puan sekalian boleh bayangkan tak? Betapa beratnya kadar ujian, kadar sakit, kadar tekanan yang dialami oleh para Nabi. Sebab itu kalau kita kata kita sangat sedih, kita sangat kecewa, sebenarnya Rasulullah diuji lebih daripada tu. Rasulullah ditentang bukan oleh orang luar, ahli keluarga sendiri yang menentang dan merancang untuk dibunuh. Siapa? Abu Lahab, itu bapa saudara Nabi, tuan-puan sekalian. Dan ramai lagi ahli keluarga terdekat Nabi dan kawan-kawan Nabi yang membesar bersama di Mekah. Kan, jiran-jiran, orang kampung. Nabi sampai dihalau daripada kampung halaman. Kan, diugut dengan pelbagai. Selama 2 tahun diboikot. Sampai tak ada jual beli. Ramai sahabat Nabi mati. Sayyidina Khadijah pun sakit ketika itu sampai wafat. Dan pelbagai lagi ujian demi ujian. Sebab itu tuan-puan sekalian, Allah berfirman dalam surah At-Taubah, ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa maksud dia? Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, terasa berat olehnya apa yang menimpa kamu, harisun 'alaikum, begitu berkeinginan ke atas kamu untuk kebaikan, begitu menginginkan kebaikan ke atas kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang yang beriman dia sangatlah penyayang, dia sangat lemah lembut, dia sangat penyantun. Lepas tu Allah memujuk Rasulullah SAW, raufur rahim. Macam mana sambungan ayat dia, Cik Suami? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Surah Azim. Sambungannya adalah fa in tawallaw, dan sekiranya mereka berpaling daripadamu wahai Muhammad. Walaupun Rasulullah ni sabar menghadapi pelbagai ujian dan sebagainya, Rasulullah bukan nak apa daripada keluarga, daripada orang-orang manusia, umat dia, kan? Tetapi Rasulullah dibalas dengan apa, tuan-puan sekalian? Pelbagai bentuk penderitaan, penyiksaan. Dan Allah memujuk, fa in tawallaw, sekiranya mereka berpaling daripadamu, berpaling. Fa in tawallaw falau faqul, maka berkatalah, Allah pujuk, katakanlah wahai Muhammad. Dan bukan Allah tujukan kepada Nabi Muhammad saja, kepada kita pun tuan-puan sekalian. Kalau kita ni nak sangat kebaikan untuk suami, nak sangat kebaikan untuk isteri, nak sangat kebaikan untuk siapa? Untuk anak-anak, nak sangat kebaikan untuk kawan-kawan, untuk ahli keluarga, kan? Nak sangat, sebagaimana Rasulullah tu, harisun 'alaikum, sangat berkeinginan kebaikan ke atas kamu. Macam kita, tetapi orang tak faham, orang salah faham. Orang kata kita ni judge, orang kata kita ni bajet bagus, orang kata kita ni nak cari aib manusia, nak cari salah, kan? Kita disalah tafsirkan. Mereka berpaling. Fa in tawallaw, sekiranya mereka berpaling, faqul, maka katakanlah. Allah pujuk kita, Allah pujuk Nabi Muhammad, katakanlah, faqul hasbiyallahu tawakkaltu hasbiyallahu allazi. Saya encik kena tolong cari ayat tu, sebab bila saya nak terjemah tu saya jadi ini. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan melainkannya. Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Betul ya? Dan dialah Tuhan pentadbir arash yang agung. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi itulah sikap kita apabila kita menyeru kebaikan, dan kita memang nak kebaikan untuk ahli keluarga, tapi dia salah tafsirkan dan mereka berpaling. Kita patut ucap apa? Faqul. Allah berfirman, maka katakanlah, faqul hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, hasbiyallahu la ilaha illa, tiada Tuhan melainkan Allah, tawakkaltu, aku bertawakal kepadanya, la ilaha illa. Macam mana, encik?
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi. Okey, minta maaf ya, bila nak terjemah tu saya jadi lost. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkannya, alaihi tawakkaltu, tertinggal tu, alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan pentadbir arasy yang agung. Jadi tuan-puan sekalian, itulah kalimah yang patut kita ucapkan apabila kita menghadapi situasi yang mana mereka berpaling, bahkan orang buat fitnah pula. Masya Allah. Jadi cuba kita perhatikan, ujian para Nabi bukan sekadar demam. Apa-apa ujian mesti 2 kali ganda. Kalau ujian sedih 2 kali ganda, ujian kecewa 2 kali ganda, ujian disakiti 2 kali ganda. Kalau bab fitnah 2 kali ganda berat lagi. Apa-apa ujian yang menimpa Nabi SAW dan juga para Nabi 2 kali ganda beratnya daripada kita. Dan ini contoh yang jelas daripada hadis yang sahih. Kalau demam pun, demam 2 kali ganda. Nabi kata, sesungguhnya aku demam sebagaimana demam 2 orang daripada kamu. Qultu, saya berkata. Siapa berkata? Ibnu Mas'ud berkata, dzalika anna laka, adakah sesungguhnya bagi kamu, adakah sesungguhnya bagi kamu 2 kali ganjaran pahala, ajraini, 2 kali ganjaran pahala. Maksudnya sebab 2 kali ujian, 2 kali ganda beratnya ujian, 2 kali beratnya demam, 2 kali ujiannya kecewa, disakiti dan sebagainya. Adakah bagi kamu 2 ganjaran pahala? Qala, sabda Nabi SAW, benar, ajal, benar. Dzalika kadzalika, ia memang demikian. Nabi kata, ya memang betul, macam itulah. Subhanallah. Lalu Nabi menyambung untuk memberi khabar gembira kepada kita, wahai para muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian. Nabi bersabda, ma min muslimin, tidaklah mana-mana muslim, yusibuhu, yang menimpanya kesakitan. Nabi kata tidaklah mana-mana muslim yang menimpa kepadanya kesakitan, syaukatun fama fauqaha, walaupun tercucuk duri, syaukatun kan, walaupun kesakitan tu tercucuk duri, syaukatun, walaupun tercucuk duri, sikit je tuan-puan sekalian, bukan duri panjang, duri halus saja. Fama fauqa, atau yang lebih berat daripada tu. Apa-apa bentuk ujian, Nabi kata. Dan Nabi kata tiadalah seorang muslim itu apabila ditimpa ujian, walaupun tercucuk duri ataupun yang lebih berat, illa, kecuali kafarallah, akan dihapuskan Allah baginya kejahatannya. Allah akan delete, Allah akan padam. Oh, pernah mencuri, padam kalau dia dah taubatlah. Oh, pernah, bahkan kalau dia melakukan dosa zina contohnya, dia dah bertaubat, nasuha, subhanallah. Kemudian dia diuji, lalu dia sabar, Allah akan padam dosa tu. Padam tu seperti tak pernah buat. Kena yakin, kena mengharapkan pengampunan Allah ni. Okey, wa huttat anhu zunubuhu. Wa huttat ni akan digugurkan. Dan siapa yang gugurkan? Allah yang berhak. Allah yang berhak menghapuskan dosa kejahatan kita, dan Allah juga yang berhak menggugurkan daripadanya dosa-dosanya. Dan digugurkan daripadanya dosa-dosanya, kama tahuttu, sebagaimana gugurnya asyajaratu waraqaha, dedaun daripada pokok. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Pernah kita tengok kan, pada sebatang pokok ada daun. Kemudian biasanya daun yang gugur ini adalah daun yang kering. Daun hijau masih kukuh. Tetapi bila datang ribut yang kuat tuan-puan sekalian, daun hijau pun gugur juga. Begitulah bila Allah berikan kita ujian, sakit ke apa-apa bentuk ujian, walaupun kecil, apatah lagi besar, Allah sedang menghapuskan kejahatan. Dan bukan maksud menghapuskan kejahatan, ya Allah gugurkan dosa. Kejahatan dalam diri kita pun Allah akan hapuskan. Daripada ujianlah yang akan memberikan kesan apa? Kejahatan dalam diri itu berkurang. Kan? Perasaan iri hati, ujub, sum'ah, sombong, Allah sedang menghakis kejahatan dalam diri kita. Daripada ujian. Kan? Kerana ujianlah kita sedari. Bila kita diuji dengan hina, baru kita sedar. Tidak ada Allah lah yang memuliakan, Allah lah yang menghinakan. Bila kita uji sakit, kita sedar.
Kita tak boleh nak sombong. Memang kita perlu mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mulut kita ni kan cakap ikut sedap mulut saja, kan nak maki kamu tiba-tiba Allah uji dengan sakit lidah, tak boleh bercakap, barulah sedar. Allah menghapuskan kejahatan dalam diri kita dengan ujian. Allah ajar diri kita, subhanallah, melalui ujian. Dan Allah akan menggugurkan dosa kita ibarat daun yang gugur daripada pokok. Masya Allah. Kalau kita tengok kan, bila daun pokok itu gugur jatuh di bawah, lalu sapu buang. Tuan-puan sekalian, daun tu tak ada pun orang boleh kenal pasti. Daun ni, daun pokok tu. Kalau duduk dalam satu taman yang besar banyak daun, tak boleh cam ni daun pokok mana. Okey, ini adalah pokok sama, ini daun pokok ni. Tak boleh cam. Bila Allah gugurkan dosa, dia gugur betul-betul, dia tak ada langsung bekas. Tak ada langsung bekas, tak boleh nak kenal pasti pun daun ni pokok mana, tak boleh. Tak ada bekas, tak ada kesan yang ditinggalkan. Masya Allah. Ibarat yang ditunjukkan dalam hadis ini, tuan-puan sekalian, ibarat yang sangat jelas. Yang mana Nabi sebut, Allah nak gugurkan dosa tu ibarat daun. Maksud bila daun berguguran lalu ditiup angin, macam bila tengok pokok tu memang tinggal yang hijau je, tinggal cantik, sedap mata memandang. Dah tak ada dah yang coklat yang kering tu, semua gugur dan tak ada bekas dah pun. Cantik, indah. Begitulah kita. Jika kita sabar dengan ujian Allah, kita ibarat tinggallah pohon yang menghijau yang indah. Yang coklat, yang dah buruk, yang dah kotor tu, semua Allah hilangkan, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Jadi jadikan hadis ini sebagai motivasi. Siapa yang nak snap, mungkin daripada tadi tu kan ada gangguan saya, siapa yang nak snap boleh snap. Boleh snap hadis ni dengan maksud, dan kita boleh tulis, dia boleh tampal dekat dinding kan, jadikan motivasi. Bila ditimpa ujian, terus letak mindset apa? Allah sedang gugurkan dosa-dosaku, Allah sedang menghapuskan kejahatan dalam diriku. Kita kena sedar dalam diri kita ni ada binatang buas yang namanya nafsu. Jadi kita sedang dihapuskan kejahatan kita sebab kita nak jadi orang baik. Allah nak suruh kita jadi orang baik. Allah beri ujian, Allah nak hapuskan sifat jahat yang ada dalam diri kita. Allah nak hapuskan sifat mazmumah dalam diri kita. Kemudian apa yang berlaku setelah itu, Allah nak bersihkan kita daripada dosa, gugurkan dosa-dosa kita. Nanti kan bila kita berjalan, kita nampak daun yang gugur tu kan, kita kata itulah ibaratnya Allah sedang menggugurkan dosa-dosaku. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengajak tuan-tuan sekalian, marilah menyokong kerja dakwah kami dengan pembelian e-book. E-book, maksudnya ini kali pertama lah kami terbitkan e-book. E-book ni buku digital. Ramai juga yang mohon, Ustazah saya tak sukalah baca digital ni, sakit mata. Ustazah print lah buat buku. InsyaAllah kita cuba terbitkan dalam bentuk buku, tapi kita akan tambah baik supaya dia berbaloi lah untuk dibukukan. Bukan apa tuan-puan sekalian, nak bukukan ni, syarikat penerbitan sekarang, kertas mahal, itu mahal, memang tinggi kos penerbitan. Lepas tu kami kena keluarkan bajet sendiri. Paling kurang kalau kita nak terbit kan, kita terbit tak boleh sikit tu apa sekian, kurang-kurang 10,000 ataupun 5,000 kan, sebab barulah murah. Kalau sekadar nak terbit 1,000 tuan-tuan sekalian, memang mahal sangat, tinggi sangat harga dia. Tapi bila kami nak terbit 5,000 buku, memerlukan kos dalam paling kurang 50,000 tuan-tuan sekalian, 50,000 bahkan lebih. Jadi sebab tu bila kami deal dengan syarikat penerbitan untuk print buku, ya Allah, dia akan bagi berapa quotation. Kalau Ustazah print 500 gini, kalau lebih print gini. Jadi bila kira-kira balik, campur marketing, campur ni, macam ni tuan-puan sekalian. Jadi insya-Allah kita kumpul dulu bajet. Tuan-puan sokong dengan buku digital dulu, beli dengan nilai RM20. Semalam RM10 sempena Hari Merdeka, dah pergi kepada harga asal e-book ni, lebih kurang 50 muka surat dengan persembahan yang sangat menarik, iaitu tip keluarga bahagia edisi PKP. Tuan-puan sekalian, tip-tip mudah tetapi menarik tuan-puan sekalian. Dia semuanya adalah dalam bentuk amali, praktikal. Praktikal suami isteri dan praktikal dengan isi keluarga. Subhanallah. Anda boleh jadikan e-book ni hadiah kepada orang yang anda sayang. Ada 10 orang adik-beradik, minta email 10 adik-beradik, anda pun beli dan anda pun
emailkan, kata ada hadiah e-book daripada Ustazah Asma Harun contohlah ya. Jadi kita sebenarnya sedang berkongsi manfaat. Anda beli e-book, anda dapat manfaat ilmu daripadanya. Ia menghimpunkan hadis-hadis Nabi dan juga firman Allah. Kemudian tuan-puan sekalian, Masya Allah, dari anda dapat manfaat ilmu dan kita sebenarnya ada sistem barter lah. Anda dapat e-book dan kami dapat duit anda. Macam tu lah. Dapat duit tu tuan-puan sekalian, maksudnya daripada sumbangan anda bayar beli e-book ni, kami akan kembangkan lagi menjadi manfaat yang lebih besar kan, untuk sustain pergerakan perjalanan kerja dakwah, kerja amal yang kami usahakan di bawah NGO Sahabat Makan, dan juga untuk tenaga manusia yang menguruskannya, untuk bayar gaji, untuk bayar utility dan sebagainya. Jadi itulah survival kami antara ikhtiarnya. Jadi paling utama kita nak berkongsi kebaikan ilmu di dalamnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah.